Saya tengok pantai, saya macam nak lari ke pantai. Kawan kat warung selamatkan saya lah. Tapi hidup nak kena teruskan juga. Sebab saya ada tanggungjawab yang besar untuk saya galas membesarkan anak-anak. Kampung Pantai Rombang, Tanjung Kling, Melaka. Sunyi. Inilah suasana rutin Rabiah Habsah Muhammad Noh setiap hari tatkala anak-anak berada di sekolah. Berusia 33 tahun, Rabiah, ibu yang ditinggalkan suami, kini menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Keadaan yang tidak pernah diduga perlu dilalui seorang diri bagi membesarkan 4 orang anaknya. Sukar, apatah lagi tahap kesihatannya semakin kronik. 2 tahun kebelakangan ni saya tak bekerja sebab kesihatan saya semakin lama makin merosotlah. Disebabkan asma saya yang tak terkawal, saya mengidap depression dan anxiety disorder. Tak boleh tidur, gelisah. Tapi sejak kebelakangan ni keadaan makin lama makin teruk. Ubat yang saya makan pun akan bantu saya tidur 3 ataupun 4 jam. Inilah pengubat kesunyiannya. Jam 12 tengah hari, Muammar Baihaqi, anak bongsu Rabiah, pulang dari tadika. Di mata kami, Rabiah seorang ibu yang penyayang. Biarpun Muammar kini sudah berusia 6 tahun, dia masih lagi bergantung kepada susu. Rabiah sedar seharusnya Muammar tidak lagi seperti ini. Namun mungkin inilah caranya meluahkan rasa kasih kepada anak-anak. Saya banyak diamlah. Saya cakap yang penting-penting dengan anak saya. Ada kala saya jadi pemarah. Ada masa saya menangis tak tentu hala. Ada masa saya rasa macam darah saya ni macam berderau. Perasaan saya sedih dengan keadaan kesihatan saya macam ni. Anak saya kena berkorban sama-sama mencari nafkah untuk keluarga. Dalam usia 15 tahun, pasangan kembar sulung Rabiah, Syakir Ramadan Sobri dan Syahril Adam Sobri sudah memahami keperitan hidup yang perlu mereka lalui. Tidak sanggup melihat ibu yang sentiasa sakit dan terbatas mencari pendapatan, Syakir dan Syahril bekerja separuh masa di sini. Ismail Yunus, pemilik kedai runcit ini, yang juga antara penyumbang rezeki kepada keluarga Rabiah. Keadaan keluarga dia kan, keluarga yang yalah susah. Mak dia kena jaga 4 orang anak dia lelaki semua kan. Jadi terpanggil lah untuk tolong dia. Yang berdapat tolong tu lah dia bantu kat kedai lah kan. Nak bantu lain pun tak mampu. Jadi terpanggil dia tolong kat kedai kita. Dan dia studi sekolah aje, tapi saya tak kat sekolah saya tak kasih dia kerja sini. Saya nak suruh dia belajar. Masa untuk sekolah PKP lama kan. Lepas tu orang bazir kat rumah tolong mak dia. Mak dia pun selalu sakit-sakit tu. Selalu masuk hospital kalau masuk. Jadi saya panggil lah dua-dua beradik ni, tolong pakcik kat kedai. Dapatlah pendapatan sikit kan. Rabiah perlu menutup semua suis utama di rumahnya sebelum melakukan rawatan asma. Ini kerana mesin asma yang digunakan memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Penyakit asma kronik Rabiah yang tidak terkawal memerlukannya setiap hari menggunakan mesin nebulizer ini. Lebih membebankan, kos ubat-ubatannya juga mahal. Menurut Rabiah, mesin nebulizer yang digunakan sekarang adalah bantuan ihsan daripada seorang dermawan dari Johor.
saya kena ada duit, dan sekali pembelian ubat tu berharga RM100 lah untuk 10 hari lah. Ada masa saya macam putus pendapatan untuk beli ubat. Ada kalanya sampai meminjam pada orang lah untuk beli ubat ni. Minta pada Japrun. Kemurungan membuatkan emosi Rabiah tidak menentu. Tanpa disangka, kami saksikan sendiri perubahan emosi itu tatkala penggambaran sedang dilakukan. Kenapa? Sedih kenapa? Hah? Saya tak nak sakit macam ni. Rabiah Hapsah, ibu yang terpaksa membesarkan 4 orang anaknya sendiri. Seawal jam 6 pagi, Rabiah sudah sibuk menguruskan mereka bersiap untuk ke sekolah. Seharusnya tahun ini Syakir dan kembarnya menduduki peperiksaan PT3. Namun akibat pandemik COVID-19, peperiksaan ini tidak akan dilaksanakan. Rabiah sebaik mungkin cuba untuk menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak. Setiap hari, Rabiah lah yang akan menghantar kesemua mereka ke sekolah menggunakan motosikal ini. Syakir dan Syahril, pasangan kembar yang sangat pemalu dan ada kalanya tidak selesa dengan kewujudan lensa kami. Kira-kira 5 kilometer, kami tiba di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam Melaka. Rabiah mahukan kesemua anaknya mendapat pendidikan yang sempurna. Namun dia bimbang kehidupan mencabar yang dilalui ini akan memberi kesan kepada psikologi mereka. Dia masih remaja kan. Kadang-kadang jiwa remaja tu ada masanya lain jugalah. Tapi sikit sebanyak dia orang memahami keadaan hidup yang sebegini dengan ayah mereka tak ada. Saya nakkan yang terbaik untuk anak saya. Satu hari saya menanam impian biar anak saya ni dapat kerja bagus satu hari nanti. Sejak tahun 2011, Rabiah mendapat bantuan bulanan asnaf daripada Majlis Agama Islam Melaka. Wang RM850 yang diperolehi itulah digunakan sebaik mungkin untuk menampung belanja bulanan mereka anak beranak dan kos perubatan. Cuma pernah juga mereka melalui masa sukar yang mencabar. Macam beras tu, ada Majlis Agama Islam Melaka membantu dari segi makanan kan. Jadi beras tu tak pernah putus lah. Tapi kalau lauk tu sekerap. Nasi dengan telur, kadang-kadang tak tentulah. Sambal. Biasanya Rabiah akan menyediakan lauk untuk dimakan sehari sekali. Kehidupan di rumah ini tidak seperti keluarga yang lain. Jarang sekali mereka dapat makan bersama dek kerana kekangan waktu. Rabiah menyewa di rumah usang ini dengan bayaran RM250 sebulan. Salah satu daripada masalah yang dihadapi oleh Rabiah adalah keadaan rumahnya. Tengok saja yang ni. Bahaya kerana difahamkan pernah juga mereka melalui pengalaman haiwan liar masuk ke rumah ni. Mereka sebaik mungkin berusaha untuk menutup apa saja kekurangan yang ada dalam rumah ni. Yang ni memang tak boleh nak betulkan. Cumanya di tandas ni mereka menggunakan papan yang telah terpakai untuk menutup bahagian hadapan tandas.
Dan setiap kali hujan lebat, Rabiah bagi tahu air akan membasahi bahagian atas tu kan, kayu tu. Jadi air akan menitik di sini. Jadi mereka terpaksa meletakkan bekas untuk menakung air yang jatuh. Dan sistem pendawaian di rumah ini juga kurang baik. Bila hujan, katanya akan turut membasahi di Swiss utama ini. Sudah 6 tahun Rabiah cekal di sini. Namun faktor keuzuran rumah dan persekitarannya kadang-kala mengundang resah. Baru-baru ni jiran saya datang bunuh ular lah. Ular tedung. Tapi binatang yang paling menakutkan tu khinzir lah. Sebab dia datang dengan banyak kadang. Cuma itulah yang takutnya. Sebab dia akan keluar time waktu saya hantar budak sekolah. Dan waktu hampir maghrib dia akan keluar. Sepanjang kami mendekati keluarga ini, Rabiah tidak putus menceritakan banyak pertolongan yang diberikan daripada pihak Majlis Agama Islam Melaka selama ini. Bukan sahaja bantuan kewangan, setiap kali dia dimasukkan ke hospital, merekalah yang menguruskan pengangkutan Rabiah ke sana. Terkesan dengan keadaan kesihatan Rabiah dan kisah pengorbanan anak-anak, membawa timbalan Pengerusi Maim, Datuk Haji Muhammad Rawi menghulurkan sumbangan ziarahnya bagi mengurangkan bebanan mereka sekeluarga. Sokongan dan kata-kata semangat yang diberikan oleh mereka sedikit sebanyak menguatkan emosi Rabiah mendepani cabaran hidup ini. Meneruskan kelangsungan hidup, Rabiah tetap gigih mencari rezeki bagi menyara anak-anak. Segala kesakitan diketepikan sejenak. Demi anak-anak, Rabiah giat melakukan kerja sampingan bagi menampung kehidupan harian mereka. Sejak tahun lalu, Rabiah mengambil upah menjadi ejen pesan hantar makanan seperti jeruk dan bahulu yang diusahakan oleh rakan baiknya. Kebiasaannya, Rabiah hanya melakukan pesan hantar barang di kawasan perumahannya. Namun hari ini, Rabiah perlu menunggang motosikalnya sejauh 14 km. Bayangkan, setiap satu bekas jualan, hanya RM2 sahaja upah yang diambil Rabiah. Puan Rabiah, kami daripada Syarikat Faizah Senyap Berhad. Kami datang ni hadir untuk mewakili syarikat untuk membawa barangan sumbangan dalam program Bersamamu lah. Jadi di sini ada beberapa barangan yang popular daripada Syarikat Faizah. Di antaranya ialah bihun Faizah, bihun siam Faizah. Dan yang terkini kita ada buku biografi Puan Hajah Faizah Bayumi. Dia adalah buku inspirasi, buku sejarah hidup, jalan hidup beliau sehinggalah beliau berjaya. Yang nombor 4. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pengorbanan Rabiah dan anak-anak untuk meneruskan kelangsungan hidup mendapat perhatian daripada Syarikat Faizah Sendirian Berhad untuk sama-sama membantu keluarga ini. Apatah lagi Rabiah kini perlu menggalas tanggungjawab besar sebagai ketua keluarga kepada 4 orang cahaya mata di saat tahap kesihatannya kurang baik. Ceritakan dari sudut masalah-masalah yang timbul sebagai daripada sumbangan kami lah kepada Puan dalam program Bersamamu. Terima kasih banyak, Cik. Ya, saya. Warung Pokok Besar, Klebang, Melaka. Rabiah sebenarnya seorang yang rajin bekerja. Desakan hidup memerlukannya melakukan pelbagai kerja tanpa mengira berapa pun upah yang diperolehi. Namun sakit yang dialami Rabiah menghalangnya untuk bekerja setiap hari. Sebaliknya kini hanya pada hujung minggu. Kepakaran Rabiah memasak telah lama diketahui Muhammad Amin Amir, pemilik warung ini, memandangkan dahulu Rabiah pernah bekerja dengannya di kantin sebuah sekolah pada 2013. Dia pandai masak, pandai buat air, pandai. Semua dia boleh buat lah. Masuk pinggan ke apa. Pernah sini dulu sekali
Tapi saya tak ingat lah bila yang dia kena tu, masa tu dia dah sesak nafas. Pekerja saya yang lain telefon ambulan terus bawa hospital. Walaupun hujung minggu saya cakap dia, datanglah kerja sini. Saya memang nak tolong dia. Saya tolong cara lain tak dapat. Tolong secara bagi peluang untuk bekerja. Saya memang bagi dia peluang untuk kerja supaya dapat teruskan hidup dia dengan anak-anak. Melihat ketangkasannya bekerja, tidak siapa sangka Rabiah mengalami masalah kemurungan dan asma kronik. Kami percaya kekuatannya hanya satu, bekerja untuk mencari wang seberapa banyak demi masa depan pendidikan anak-anaknya. Rumah anak-anak yatim dan miskin Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Tanjung Kling, Melaka. Jarang sekali Rabiah dapat melawat putera ketiganya, Syukran Al-Rizki, 13 tahun, yang ditempatkan di sini dengan bantuan Majlis Agama Islam Melaka. Syukran, anak yang taat. Kesanggupannya berjauhan dengan ibu, abang dan adik, pengorbanan besar yang dilakukan untuk mengurangkan bebanan Rabiah. Mak cakap sebab Mama tak boleh tanggung ramai-ramai. Sama macam bila nak raya, baju raya tak siapa nak beli. Syukran nak belajar pandai-pandai, lepas tu nak tanggung adik-beradik Syukran sampai besar. Berat bagi Rabiah dan Syukran, namun mereka percaya ini jalan terbaik demi masa depan. Lebih jelas, Rabiah mahu Syukran belajar berdikari dan tumpukan kepada pelajaran apabila berada di asrama ini. Kerinduan yang pahit, namun Syukran tidak pernah putus berharap dengan semua ini. Syukran harap Mama nak dan Mama sihat balik. Itu boleh Syukran hidup macam dulu. Wajah sayu Syukran syarat menyimpan perasaan. Syukran, moga terus kuat menjadi obor yang menerangi liku kehidupan buat ibumu. Assalamualaikum. Keperitan yang dilalui Rabiah turut mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Pantai Kundur yang berhormat Datuk Haji Nur Azman Hassan. Keadaan rumah yang serba daif menjadi tumpuan ketika tinjauannya. Mana buka tanda? Boleh tengok lah. Boleh tanda. Jadi keluarga ini saya tengok memang sangat memerlukan bantuan. Dari segi rumahnya apa semua kita tengok. Dan saya cuba dapatkan rumah sewa untuk keluarga ini lebih kurang 1 kilometer. Sebab keadaan sekeliling rumahnya tak selesa dengan hutannya apa semua. Dan saya difahamkan kinzir pun ada. Dan ular pun pernah masuk. Jadi kita tengok benda ni kita kena ambil perhatian serius lah pada keluarga ni. InsyaAllah saya selaku YB Adun Pantai Kundur akan membantulah keluarga ni. Keteguhan Rabiah menyara keluarganya seorang diri sedikit sebanyak menyentuh emosi mereka. Ini semangat sikit. Yuk belanja apa semua. Biasanya Syakir dan Syahril usai bekerja di kedai runcit sehingga jam 9 malam. Waktu sebegini, satu-satunya masa yang dapat diluangkan bersama. Cuma bagi Rabiah, setiap kali melihat wajah anak-anak, tercalit kebimbangan tentang masa depan mereka. Saya fikir dengan kesihatannya saya macam ni. Saya sering berdoa minta umur saya panjang sampai tanggungjawab saya lunas. Saya tak nak terjadi apa-apa ke anak-anak saya. Semua ibu bapa mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak dia. Begitu juga saya.
Rabiah percaya ini ketentuan ilahi dan dia harus cekal laluinya tanpa mempertikaikan kehendak Yang Maha Esa. Hanya doa dan redha yang mampu mengubah segalanya. Sejak dikesan mengalami anxiety disorder pada 2 tahun lalu, dia kini bergantung kepada ubat dan masih menjalani rawatan mingguan psikiatri. Rabiah harus kuat walaupun pernah sesekali terjatuh. Pernah hampir putus asa. Saya tengok pantai, saya macam nak lari ke pantai. Kawan kat warung selamatkan saya lah. Bagi saya semangat. Bukan saya tak isi masa saya dengan ingat pada Allah. Saya solat. Saya pergi belajar mengaji. Untuk kurangkan sakit yang saya rasa keadaan ni. Demi kasih, Rabiah dan anak-anak telah banyak berkorban. Diduga kepayahan, kesakitan dan gelora emosinya, mereka perlukan sokongan kuat daripada masyarakat dan komuniti setempat untuk terus bangkit membina kehidupan yang lebih baik. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan